Qala musannif rahimahullah. Pertamanya zat bagi kaf seperti jisim, karena ianya mausuh bagi miqdar, yakni bentangan yang jatuh ia padanya, atau mausuh bagi adat, yakni bilangan apabila adalah jisim itu berbilang. Situ asal kita bicara fal awwalul wujudu qaf. Innal maqulati ladaihi tuhsyaru fil ashri wa hiya aradun wa jawhar. Wa al-walu kaf. Yang pertama kaf, hak 10. Dia nak kira kaf. Apa dia kaf? Kaf itu ada dua. Satu muttasil, satu munfasil. Hak muttasil dia panggil miqdar. Qadar. Hubung. Muttasil dia hubung ni satu benda. Jadi, yang kedua munfasil bercerai. Macam beras kuning. Itu kaf. Kemudian kira tu. Jadi benar ni di Tuhan tak ada. Wahdaniyah pada zat. Apa dia yang pada ayat? Ternafi dua kaf. Di zat Tuhan tidak ada kam muttasil pun tak ada, miqdar pun tak ada. Nak keras tak boleh. Pasal dia bukan jirim. Cara berhubung, cara berbilang pun tak ada. Berhubung Tuhan tak ada. Hak satu tu pun nak keras tak boleh. Berbilang pun tak. Itu cara ni cara hak baru ya. Semua ni nak meneguhkan hak tanah. Tuhan tak ada. Kam tak ada pada Tuhan. Dia ada dua kam, muttasil dan munfasil. Kemudian nak bahas diri kam sendiri itu. Benar amrun itibari, sifat tutupan ni benar. Musuh dia. Di kayu ni, di sini ada kam. Apa dia kam? Berbilang. Dia kata. Ada tutupan di sini, nampak tak nampak? Sila je. Itu sila. Perhati. Perhati dengan akal kita. Boleh tak? Berbilang. Kalau pihak betul dah. Berbilang. Di sini ada kaf. Zat Tuhan tak ada kaf. Pasal dia bukan jirim. Nak ikan ni. Boleh. Pertamanya mausul bagi kaf. Apa? Pertamanya zat bagi kaf. Pertamanya zat bagi kaf seperti jisim. Mausul dah dia. Kerana ianya jisim tu mausuh bagi miqdar. Miqdar itu kan situ. Miqdar itu kam muttasil. Tak tulis dah kemarin. Apa dia miqdar? Miqdar ada 3. Yang ni bentangan. Yang jatuh ia miqdar padanya pada mausuh. Miqdar. Apa bentangan? Lanjutan. Lanjutan ada 3. Panjang, lebar, tebal. Al-tulu, wal-ardu, wal-anfu. Itu orang panggil bertangan. 3. Panjang lebar. Tuhan tak ada. Ini semua baru. Jadi Tuhan rendah ke tinggi ke rendah, gemuk ke kurus, putih ke hitam, jangan tanya. Ini baru ni. Bertangan yang jatuh ia miqdar tadi padanya pada mausuh. Atau mausuh bagi adat. Apa adat? Yang ni bilangan. Adat sebilangan. Kam duduk di situ. Adat tekam muttasil. Duduk di mausuh tu lah. Yang ni adat bilangan. Apabila adalah jisim itu berbilang. Macam beras tu. Bunyi tu. Bilangan ada situ. Bukan biji beras tu. Biji beras tu mausuh dia. Bilangan. Banyak berbilang dah. Berbilang tu kira sila je. Sila kita sila perhati dia. Betul tak berbilang? Betul je. Itulah dikir kamu munfasil. Apabila adalah jisim itu berbilang, berasing-asing. Berbilang. Tak ada apa-apa. Tadi duduk sekali. Tadi ni duduk di situ. Miqdar kata. Dia beripu di satu benda. Dia ni dia berasing-asing. Dan keduanya daripada 4 perkara. Suku sakat 4 perkara ni. Bukan sakut dengan kaf. Dan keduanya yang jatuh ia dalam kaf. Yang jatuh yakni perkara. Bagi sesuatu yang masuk. Keduanya yang jatuh ia. Yang perkara yang jatuh ia di dalam kaf. Tutupan di dalam kaf. Seperti sinar dan berkilat. Bersinar berkilat.
Kam ada situ lah tu. Itu kam ada siapa itu kan? Di tempat bersinar kilat. Yang ada ia bersinar dan kilat tu yang ada ia pada papan kilat. Zahirnya papan bukan tapan. Papan kilat bersinar papan. Nah, itu pun ada kam itu juga. Itu bukan kam, sinar tu dah. Dan seperti panjang dan pendek, bukan kam itu. Kam di situ ya. Itu semua bukan di kam. Dan seperti panjang dan pendek, yang ada keduanya, panjang pendek pada khat. Ketik khat. Orang ni kata khat tulis khat. Itu ya. Rekah. Itu. Macam-macam khat. Kami di sekolah nak belajar tulis khat. Tulis Jawi ni. Siapa dia elok tulis khat. Khat rekah. Khat macam-macam nama dia khat. Tulis khat apa. Cekok-cekok tu khat apa. Betul-betul tu khat apa. Nama khat. Itu asal khat mana lagu tu. Tapi di sini bukan lagu tu lah. Dan panjang dan pendek ada keduanya pada khat tulis. Khat ialah. Khat ialah sesuatu. Sesuatu yang panjang boleh dibahagi. Sesuatu yang panjang boleh dibahagi. Satu pihak saja. Sesuatu yang panjang yang boleh dibahagi satu pihak sahaja. Seperti seurat rambut. Itu panggil khat. Sesuatu yang panjang yang boleh bagi satu pihak. Nanti. Itu nama khat. Urat rambut tu boleh bagi juga satu pihak. Panjang saja, boleh kerat. Kutu nak belah tak boleh. Untuk satu pihak boleh bagi. Boleh bagi satu pihak ikut panjang saja. Urat rambut tu halus. Itu macam mata pisau tajam. Pisau pelik. Panjang boleh bagi. Nak belah kutu tak boleh. Dia kalus sangat. Jadi, kadang-kadang benda tu pun ni boleh bagi. Nak bagi kau lebar pun boleh. Nak bagi kau tebal pun boleh. Nak bagi kau lebar dia tu pun boleh. Nak bagi kau tebal pun boleh. Itu lain cara. Khat tu satu panjang. Kecil. Paling kecil. Nak bagi belah tu tak boleh lah. Nak kerat kau ni boleh. Itu nama khat. Urat rambut tu. Nah, itu bukan kam. Dan ketiganya daripada empat. Yang jatuh pada musuh bagi kam. Seperti putih. Bukan kam lah tu. Putih itu bukan kam, sifat. Yang ada ia putih pada jisim, bukan kam juga ada pun. Keempatnya, perkara yang bukan kam, yang bersangkut paut bagi kam saja. Dia bukan kam. Seperti ilmu yang bertakluk ia dengan dua perkara. Ilmu yang bertakluk ia dengan pengetahuan kita. Bersangkut paut dengan dua perkara. Kita tahu langit satu, kita tahu bumi satu. Bukan kam juga ada. Tak masuk kam, benar tak suku sakat. Kam ni hal lain. Maka yang empat-empat ini, apa dia yang empat-empat ini? Tak ada kam. Maka yang empat-empat ini sekalipun terima, boleh bagi. Sekalipun terima itu, boleh bagi. Tidak lepas. Mesti, tak lepas. Daripada boleh kerat. Dia boleh kerat saja. Hak boleh kerat saja. Maka yang empat-empat ini, mana yang empat-empat ini musuh bagi kam dari ini. Itu khat. Yang jatuh bagi musuh bagi kam putih hitam tu. Sekalipun terima itu, terima bagi. Tidak lepas daripada boleh kerat saja. Tak dapat tidak. Hak terima bagi itu mana tidak lepas, tak dapat tidak. Daripada boleh kerak saja, itu dinamakan khat. Boleh kerak saja, itu dinamakan khat. Boleh kerak saja tu.
atau nama kha, bukan kam lagi itu. Atau kerak serta belah, kerak dan boleh belah, dua pihak, boleh bagi dua pihak. Atau kerak serta belah, dinamakan itu, itu dinamakan sathun. Kalau kita pakai sathun pepeh, ini pepeh, macam celek kita, pepeh. Atau kerak dan belah dan kerisik. Kerisik bagi pihak tebal, kerisik pihak tebal, boleh bagi 3. Ini semua bukan kam. Atau kerak dan belah dan kerisik. Kerak, kha, belah, isim, kerisik, panjang, belah, lebar. Kerak ikut panjang, belah ikut lebar, kerisik ikut tebal. 3. Atul wal ardu wal amku. 3. Itu semua tu kekal. Dan yang pertamanya apa dia? Dan yang pertamanya apa dia yang pertama? Panjang pendek. Balik sana. Kan tadi dia kata dan seperti panjang dan pendek. Yang keduanya pada kha. Dan yang pertamanya panjang dan pendek yang duduk di kha. Benar yang kita fardu dan sila panjang semata-mata. Benar itu panjang semata-mata. Kita fardu kan. Kita takdir lah kata. Itu mana sila. Kita perhati dengan akal kita. Panjang semata-mata. Dengan tidak lebar dan tebal. Lebar pun dah, tebal pun dah. Maka kita tilik ikut panjang seperti surat rambut, maka terima bagi benda itu dengan jalan kerak saja, kerak panjang tu je. Dan benda indah dinamakan khat, boleh bagi satu pihak pada panggil, dan dinamakan khat pada panggilan hukama, pada siapa? Pada siapa lah tu? Okey, pakat dengan kita ahli sunnah pada betul juga. Kalau siapa pada betul juga, mana tu? Pada panggilan hukama, pada siapa? Dan yang kedua, apa dia? Kerak dan belah. Yang kedua, kerak dan belah, serta belah. Dan yang keduanya, kerak serta belah. Benda yang kita fardukan panjang dan lebar. Panjang boleh kerak panjang, lebar boleh belah lebar. Maka terima bagi ia dengan 2 jalan. Hal itu boleh bagi 2 jalan, 2 pihak, iaitu kerak ikut panjang, belah ikut pada mana, ikut lebar. Maka terima bagi ia dengan 2 jalan. Bila panjang dengan lebar, boleh kerak 2 jalan, iaitu kerak ikut panjang dan belah. Sekali lagi, dinamakan sathun pepeh. Sathun pepeh. Kertas tu panjang dengan lebar, tebal dah, kertas nipis. Ikut kutu panjang, ikut mengikut ni lebar. Tapi nak belah ruas tak boleh. Nak belah kutu ni boleh, nak belah kutu boleh. Boleh belah tak boleh. 2 pihak dia panggil sathun pepeh. Dan yang ketiga daripada 4 perkara tadi. Dan yang ketiga, benda yang kita fardukan panjang dan lebar dan tebal. 3 pihak. Maka terima bagi ia dengan jalan 3. Nak belah kerak panjang pun boleh, ku lebar pun boleh, ku tebal pun boleh. Maka terima bagi ia dengan 3 jalan, iaitu kerak pihak panjang dan belah atau lebar, dan kerisik tebal. Kerisik belah jangan tebal, ini kerisik belah jangan tebal. Maka hak lagu ni maka dinamakan jisim. Apa dia? Terima bagi dengan 3 jalan. Terima bagi dengan 3 jalan. Inilah dinamakan jisim. Panggil jisim. Inilah yang ketiga. Dan yang ketiga benda yang kita fardu tadi ni dinamakan jisim. Habis. Kemudian, jika adalah benda-benda itu semata-mata silar saja, perhati semata-mata, dinamakan jisim ta'limi.
Dan jika adalah benda-benda itu yang tersebut, benda-benda itu sathun, benda-benda itu semua itu. Dan jika adalah benda-benda itu sathun, dua, dan yang tebal, tiga lah. Dengan semata-mata silar saja, yakni silar saja, yakni pikir, yakni silar saja, yakni pikir di dalam, yakni pikir di dalam pikiran kita dan nampak benar itu. Kita fikir dalam akal pikiran kita dan nampak benar itu dalam pikiran. Benar itu nama apa? Dinamakan jisim ta'limi. Jisim ta'lim. Mau pejam mata. Pejam mata. Fikir pada dia. Nampak tak? Nampak duit. Nampak tak? Duit. Silap tu, mana silap? Fikir dalam fikiran kita. Di luar, tak ada. Itu nama jisim ta'lim, ajaran untuk mengajar kita. Jisim tabi'i yang di luar semua. Itu jisim tabi'i. Jadi, dalam fikiran kita. Tuhan tak sadar fikirlah. Itu gambaran, rupa-rupa dalam fikiran kita. Orang panggil jisim ta'lim, jisim ajaran. Kita nak bayang, nak buat. Kita nak buat rumah, kita fikir dulu. Panjang umur nak, balai ke mana, umur nak ke mana, nampak dalam fikiran kita. Tak segi. Boleh pun nak kerak, boleh pun ni, nak belah ke mana pun boleh. Itu mana jisim ta'lim ni. Ukama. Allah Ta'ala bukan jisim. Nak bagi ke mana tak boleh. Itu ya, nak sabit anu. Nak balik ke Tuhan, nak kira, nak balik ke Tuhan. Dinamakan jisim. Kemudian, jika adalah benda-benda itu dengan semata-mata silar saja, yakni tidak ada di luar, yakni benda itu tidak ada di luar pada pikiran kita, yakni benda itu tidak ada di luar pada pikiran kita, di luar saja, cuma dalam pikiran kita saja, silar saja, yakni benda-benda itu tidak ada di luar, hanya dalam pikiran kita saja. Benda itulah pikiran kita, di luar tak ada. Apa nama? Dinamakan jisim ta'limi, yaitu jisim yang disurah buat ngajar. Nak surah ngajar, kita nak ajar orang, surah ada lagu mana? Kita surah ada. Nak buat 3 segi, nak buat 4 segi, pakai fikir. Fikirlah lah, kenapa? Itu jisim ta'limi dia panggil. Jisim tabi'i ni, tak lagi ni. Tabi'i, sungguh tabi'i, ada. Jadi Allah Ta'ala jisim ta'limi itu pun ada. Dan Tuhan, tabi'i pun ada. Dia bukan jenis. Jisim ta'limi. Yang disurah buat mengajar. Dia mengajar, kita surah bagi. Jisim, apa dia jisim? Dengar, aku nak surah. Jisim itu guni, panjang, lebar, tebal. Itu jisim lah tu. Panjang boleh bagi kuning pun boleh bagi. Panjang tu khat. Kalau tak ada apa-apa, dia satu dia aja pakai khat. Cuma boleh kat kutu ya. Bila mari kuning pula kertas ni. Kalau kutu saja ni tak ada ni, lebar tak ada, macam surat rambut lah. Itu khat, boleh satu pihak ya. Bila mari kuning pula, nipis lagi mari kuning. Kuning pun boleh kat, dia mari kuning boleh kat ni. Jadi dia bagi sutuh, pepeh. Kalau turun kuning pula, dia bagi jisim tebal. Bagi ke mana boleh. Kuning boleh bagi, kuning boleh bagi, bawah ni pun boleh belah. Tapi benda tu tak ada dalam fikiran kita. Itu nama jisim ta'limi. Jadi kemudian kata, maka diterima bagi itu dengan 3 jalan. Tanah kata, maka diterima bagi itu dengan 3 jalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim.